Assalamualaikum guys, welcome back. Aku perhati juga isu ni dan ada juga sembang kan pasal hal ni dekat podcast aku, Sembang Angka. Kisah dia, ada seorang pengamal perubatan ni yang viral lepas berlaku sesuatu sewaktu dia tengah buat rawatan kepada seorang wanita ni, yang mana dekat dalam sesi ni, wanita tu dikatakan tengah dirasuk jin. Aku difahamkan aktiviti tu disiarkan secara live dan dekat dalam live tu, diorang ada sembang yang ada sesuatu bakal terjadi pada 13 September. Nani? Apa tu? 13 September tu tarikhnya apa itu? Puak Dajjal, bersedialah kamu. Macam mana Datuk tahu? Saya diberitahu. Datuk ada telefon ke? Tak ada kan? Di alam sana ya? Iya. Tak lama lah 13. Itu Rabiul Awal apa? Kakak ni tak pernah tahu Siapa komen 13 September ni? Macam-macam kamu. Birthday siapa ni? Bukan 23 ke? Tak tahulah. Datuk tu kata 13. Betul ya Datuk ya? 13? Iya, 13. Itu apa tu? Sihir berleluasa ke? Ataupun Dajjal dah keluarkan dia punya balong dia? Mereka sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Islam di tanah Bani Melayu. Masya Allah. 27 Safar Iya. Okey. Apa persediaan yang Datuk sarankan kepada kami untuk kami ikutkan untuk kami amalkan mengikut sunnah Nabi SAW? Banyaklah berselawat. Okey. Solat jangan tinggal. Aku masa tengok headline akan berlaku sesuatu pada 13 September tu, aku terus malas nak ambil tahu sebab memang 120% confirm khurafat. Cuma apa yang aku nak tahu ialah penjelasan dari pengamal perubatan tu sendiri, yang mana dekat luar netizen maklumkan yang dia sebenarnya dah pun melakukan khurafat. Dan yang terbaru, pengamal perubatan yang diperkatakan tu ada update social media milik dia dan share apa sebenarnya yang jadi. Tadi video yang kamu tengok yang tadi dah viral dan siap ada ustaz yang react video saya dan siap kata ni saya bomoh lah, uskun lah, dukun lah. Pasal video 13 September tu bukan saya yang tanya. Yang ditanya tu viewer. Dia tanya apa yang berlaku pada 13 September. Saya tanyalah, saya ulang balik apa yang viewer cakap. Bila saya cakap, bila saya tanya, saya ulang. So dia jawab, tapi saya beritahu kat situ, kalau perasan saya mention, bukan saya nak suruh percaya pasal 13 September tu. Buatlah amalan ikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan nak percaya dengan cakap jin. So benda ni dia viral. Sebelum video saya viral, ada lagi benda lain dah viral pasal 13 September ni. Di mana ada orang bagi tahulah pasal ada akan berlaku bala dan semua. Wallahualam, Allah lebih tahu. Tak perlulah untuk sampai kamu menuduh khurafat. So macam mana sekarang? Minta maaf ke, nak datang ke macam mana? Saya tak maafkan. Abang datang jumpa saya, baru abang kenal saya, baru abang boleh react. Itu betul. Saya tak pernah mention Pernah tak saya mention percayalah cakap jin ni bercakap benar. Tugas saya Islamkan dia, saya keluarkan dia. Saya Islamkan dia, saya keluarkan dia dan saya clearkan pesakit. Pesakit tu balik dalam keadaan tenang, sihat. Itu je saya nak. Pernah tak saya, okey geng kita semua ni perlu ikut kata-kata jin ni kerana jin ni berkata benar. Saya kata apa yang jin tu cakap, mengikuti sunnah Rasulullah, ikuti Quran hadis, kita ikut. Bukan sebab jin tu, sebab kita ikut sunnah Rasulullah, kita ikut Al-Quran, kita ikut hadis. Jadinya itu penjelasan yang menghuraikan fitnah berkenaan dengan pengamal perubatan tu. Dan memang bila kita tengok video tu, kita obviously dapat tengok yang bukan dia sebut pasal 13 September ataupun yang meramalkan apa yang terjadi. Dia asasnya isu ni kononnya jin tu dia nak kaitkan 13 September dengan bulan Safar, yang mana kalau ikutkan kepercayaan even 1000 tahun dulu pun, bulan Safar ni sering dikaitkan dengan bulan yang bawa bala. Dan sampailah dalam 30 hingga ke 40 tahun lepas, kita punya negara Malaysia pun memang ada that kind of kepercayaan. Sampailah Menteri Dalam Negeri waktu tu, Menteri Dalam Negeri kalau tak silap aku, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak bagi buat upacara-upacara yang berkait, termasuklah mandi Safar, kerana ikutkan fatwa daripada para mufti. Mandi Safar sebagai contoh, memang aktiviti-aktiviti yang khurafat. Tak ada bala, tak ada SIAL dekat dalam bulan, mana-mana bulan pun. Dan perkara tu bukanlah satu amalan umat Islam sebenarnya. Dekat sini ada dua benda aku nak share dengan korang. Yang pertama, lepas ni kalau kata korang ada dengar lah sesiapa, tak kisahlah kalau kata manusia ke, ataupun manusia yang kena rasuk dengan jin ke, ataupun orang yang mengaku dia jin lah, pejadah semua tu. Kalau kata dorang meramalkan ada perkara yang bakal terjadi, siap ada letak tarikh, siap ada letak apa-apa segala detail yang terjadi itu, korang janganlah percaya sebab itu memang confirm
khurafat. Rasulullah sebagai hamba Allah yang sangat-sangat rapat pun dan juga menjadi utusan kepada Allah tak pernah bagi detail, sedetail-detail macam tu tentang apa yang bakal terjadi pada masa depan. Jadinya apa pula yang membuatkan kita sebagai manusia biasa ni, makhluk biasa ni yang diberikan keistimewaan yang terlalu tinggi sampai dapat ramal masa depan macam tu? Ya. Kedua, Rasulullah pernah berpesan pada kita, jangan sesekali kita percaya apa saja yang diperkatakan oleh jin ataupun syaitan. Wa ima kalau kata dia berkongsi dengan kita perkara-perkara yang baik pun, sebagai contoh dekat dalam isu ni duk kata sentiasa beramal, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah ke benda semua ke. Kita buat benda tu bukan sebab kita percaya kepada jin ataupun syaitan, tapi disebabkan itu sememangnya perintah dan juga suruhan Allah dan apa yang telah dipesan oleh Rasulullah kepada kita. Tak kisah macam mana baik, macam mana istimewa pun pesanan yang diberikan oleh jin ataupun syaitan ni, kita kena ingat diorang ni penipu besar. Asasnya kita sebagai Muslim tak percaya dan juga tak boleh percaya sebarang ramalan-ramalan yang berkait dan ternyata memang 13 September tak jadi apa-apa, kecuali kalau kata mereka yang duk tengok live ataupun duk tengok launching Apple, makanya itu balalah kepada mereka yang berminat nak beli iPhone 15. Sebab apa? Mahal nak mampus. Apapun pada pandangan aku, pada pengamal-pengamal perubatan lepas ni kalau kata nak berubat ke benda semua ke, tak perlulah sampai ke live. Tak perlu tunjuk secara langsung apa yang korang buat kepada pesakit, sebab yang pertama of course kita nak jaga aib pesakit. Yang kedua, kita tak boleh nak kontrol apa yang bakal terjadi. Dan let's say lah kalau kata waktu kita tengah live tu, contoh yang pertama macam yang kita tengok ni lah, tiba-tiba terkeluar lah ramalan-ramalan yang tak apa-apa benda semua ni kan. Orang duk tengok, orang tengah macam, jin tu cakap, kita kena percaya sebab dia perkara gaib, dia tahu perkara gaib, dia orang gaib, dia makhluk gaib, dia mesti tahu perkara-perkara gaib. Dahlah masyarakat kita ni senang terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Yang kedua, of course, bila kata time tengah live tu, tengah berubat tu, sekali tiba-tiba kalau kata tengah berubat kat perempuan, terselak lah apa benda yang patut, apa benda yang tak patut, sudah. Jadinya pada aku, banyak benda-benda yang berisiko kalau kata korang tengah berubat, lepas tu korang buat live. Pada aku, tak semua benda kita patut kongsi secara online, walaupun pada pandangan aku lah kan, pengamal perubatan tu, dia buat live sebab dia nak tunjuk kepada orang luar, kalau kata siapa yang ada masalah tu boleh datang untuk rujuk pada dia ataupun berubat dengan dia kan, semua ke, maksudnya untuk tujuan marketing. Cumanya pada aku better tunjuk gambar ataupun video yang dah pun ditapis, itu lagi bagus. Betul. Dan akhir kata pepantun, bangun pagi perut kosong, pergi warung beli keria, orang rasuk minta tolong, bukan minta sembah dia. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mesti korang tertanya-tanya, apa benda dekat dahi aku ni? Adakah aku dirasuk? Adakah sekarang ni art sebenarnya bukan art yang sebenar? Kisah dia, aku main dengan anakku, main spinner letak kat dahi. Sekali tak tahu pula bila kata cabut spinner tu daripada dahi tu, la ilaha illallah, berkesan. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Maal